Perjuangan kita untuk melawan pandemik COVID-19 ini masih lagi belum selesai pastinya. Baik. Untuk memberikan kesedaran kepada anda tentang kepentingan berjuang terus-menerus untuk melawan COVID-19 ini, kita bawakan pakarlah ini untuk memberikan suntikan kesedaran kepada anda. Kita bersama dengan Ustaz Said Nur Hisham Tuan Padang, iaitu pendakwa bebas yang cukup terkenal lagi, tapi kita perlu perkenalkan sebagai peneliti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz sihat Alhamdulillah. Baik. Dan kalau kita melihat mana sewaktu pandemik COVID-19 melanda negara dan kita berjaya meratakan lengkuk dan pernah sekali kita angka sifar. Kita pernah alami situasi itu. Tetapi dalam masa yang sama situasi kini nampaknya kembali serius. Kita dah masuk gelombang yang ketiga. Banyak kluster baru, banyak kawasan yang menjadi zon merah dan juga kuning. Dan ini sebenarnya memberi pelajaran besar buat kita semua bahawa perjuangan melawan COVID-19 sebenarnya belum selesai. Justru langkah pencegahan perlu diamalkan. Komen Ustaz. Pertama sekali, terima kasih kepada Hani, Andy dan para penonton. Selamat pagi Malaysia. Yang pertama sekali kita sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. This is the asas lah kita punya akidah, faith, keimanan kita. Yang kedua, memang keadaan agak menggerunkan bila kita tengok senarai-senarai jangkitan baru, bahkan kematian. Nombor satu, ia akan memberi kesan kepada masyarakat dari segi ekonomi. Ada yang terpaksa berhenti kerja, ada yang buat bisnes, sale-nya drop. Tapi kita menerima hakikat tersebut, tetapi dalam masa yang sama kita nak tak nak face the problem. Life must go on. Pagi-pagi Jumaat ni cakap bahasa Terengganu. Cakap bahasa Terengganu sikit. Apa-apa pun kita terpaksa hadap. Dan hadap itu tak boleh satu pihak. Ini kita kata perjuangan yang belum selesai. Semua pihak perlu memainkan peran. Macam kita main bola lah. Striker hebat lah macam mana pun. Tapi kalau midfield tak bagus, tak sampai juga bola. Betul. Ataupun midfield dah bagus dah, tapi goalkeeper pula go je. Ia adalah kerja berpasukan. Betul. Masyarakat, ibu bapa, kerajaan, guru-guru, para pendakwa, program TV, program internet. Ia adalah perjuangan yang melibatkan semua pihak. Kita jaga kita. Kesedaran, awareness ini sangat-sangat penting. Kita kena buang sifat mementingkan diri sendiri. Kena buanglah sifat tidak peduli. Kadang-kadang ini peringatan daripada Allah. Dulu Allah bagi sekejap, kemudian tenang dah balik kita. Tetapi mungkin ada individu-individu yang tidak berdisiplin, yang menganggap alah apalah SOP ni menyusahkan, alah kita tak kenalah. Bila ada mentalitis demikian, maka Allah tunjuk balik pada kita supaya kita menganggap keadaan ini bahaya dan penting. Saya ingat saya pernah sembang dengan seorang doktor. Dia kata vaksin untuk COVID sekarang ialah patuhi SOP. Okey. Kita belum ada lagi ubatnya. Vaksin sekarang patuhi SOP. Itu satu. Ustaz, minta maaf sangat-sangat kita terpaksa mencela seketika. Nanti kita akan sambung perbincangan bersama dengan Ustaz. Lepas ini Ustaz, kerana kita nak berehat seketika waktu ini untuk mendapatkan perkembangan berita yang mutakhir di Continuous at 10 bersama kita. Waktu ini kita akan war-warkan di semasa ke semasa juga apa agaknya pengisian-pengisian lain yang akan kita bincangkan bersama Ustaz sebentar saja lagi. Jadi teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan terus kita ke Konti News pukul 10 ini. Minum dulu Ustaz. Kembali semula ke Sat Selamat Pagi Malaysia. Tadi telah pun kita dapat berita antara yang terkini juga antara Rusi positif COVID-19. Jadi semua orang tak terkecuali untuk mendapat pandemik ataupun virus COVID-19 ini. Yang paling penting untuk kita menjaga SOP. Itu kita punya noktah tadi tu. Vaksin kita sekarang adalah pematuhan SOP. Kita nak sambung perbincangan mengenai kepentingan untuk mematuhi SOP untuk kita mendepani pandemik COVID-19 ini. Ustaz dah minum tadi. Kita nak sambung tadi, kita tinggalkan penonton Selamat Pagi Malaysia dengan kata kunci tadi bahawa vaksin COVID-19 adalah SOP. Ustaz boleh sambung? Sambungan. Dan vaksin ini akan berfungsi dengan baik
bergantung kepada sikap, attitude, sikap kita. Sikap seorang ibu, sikap seorang ayah, sikap kepada yang dah pergi buat swab test baru ni untuk betul-betul dia kuarantin, sikap yang belum dijangkiti, sikap. Dia sebutlah SOP, buatlah peraturan, hukuman, denda, itu bagus. Memang perlu. Dalam Islam pun ada cerita dosa pahala. Selepas dosa pahala ada hukuman yang kena dihukum pada orang buat salah. Tetapi yang nak merealisasikan vaksin SOP ni adalah sikap semua kita. Kalau ada yang ambil mudah, yang dia sikap yang kita sebut tadilah, maka akan merebak lagi perkara. Sahabat-sahabat kita yang bekerja dalam bidang Grab Food, buat delivery, sikapnya. Mungkin ada sekolah-sekolah yang masih beroperasi. Sikap parents sendiri. Kadang-kadang ialah mak ayah bekerja. Anak yang mungkin ada sesema, ada simptom, tak apalah, hantar je lah ke sekolah. Sikap. Kita lepas diri kita, tapi macam mana mungkin menyebabkan, kita tak kata COVID lagi, penyakit itu, virus kepada pelajar-pelajar lain. Sikap untuk memberi kerjasama. Jadi kita perlu bekerja secara menyeluruh. Semua pihak perlu memainkan peranan. Memang kita terpaksa hadap suasana ini, suasana yang agak sukar. Tapi itu bukan kita satu-satunya negara yang menghadapi situasi ini, seluruh dunia. Ustaz bercakap tentang sikap ini, itulah kita kadang-kadang agak kecewa juga sebab tatkala sesetengah orang fokus untuk amalkan langkah pencegahan, ada pula yang mengambil sikap sambil lewa terhadap pematuhan ini hingga memudaratkan orang lain. Bercakap sedikit dalam konteks Islam mengenai bagaimana agaknya kepentingan untuk kita jaga diri sehingga tidak memudaratkan orang lain, terutamanya hal-hal seperti kesihatan dan keselamatan ini, Ustaz. Ada satu pesanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, our prophet. Rasulullah pesan, la darara wa la dirara. Tidak boleh kamu membiarkan diri kamu bahaya, dan tidak boleh kamu menyebabkan orang lain kena bahaya. Ini prinsip dalam Islam. Tak boleh biar diri kita bahaya. Mabuk, lepas tu drive kereta, bahaya kita. Dan tak boleh kita membahayakan orang lain. Kan? Sebab ini kaedah dalam Islam. So, siapa di sini yang nampak virus COVID-19? Tak ada orang nampak. Saya tak nampak. Hani tak nampak. Andy tak nampak. Para penonton pun tak nampak. Jadi kita tak nampak. Potensi, kemungkinan ia berpindah, ia merebak, ada tak? Ada. Jadi sebab itu dalam konteks ini hadis Rasulullah, la darara wa la dirara fil Islam, tidak boleh kamu memudaratkan orang, tak boleh biarkan diri kamu kena mudarat. Ia sangat-sangat praktikal dalam pembentukan SOP yang dibuat sekarang. Kerjasama antara pihak JAKIM, para ulama dengan Kementerian Kesihatan, Keselamatan, jadi terbentuk di atas dasar tadi. Memang Islam punya kaedah begitu. Tak boleh bahayakan orang lain, tak boleh biar diri kita bahaya. Valentino Rossi pun kena tadi. Itulah. Belum ni kita dengar Cristiano Ronaldo. Maknanya kita boleh faham bahawa kemungkinan-kemungkinan itu dia tak terbatas kepada siapa pun. Okey. Jadi sememangnya untuk kita menjaga keselamatan diri dan juga orang lain adalah tuntutan dalam Islam. Ya, sudah pasti. Islam dia membawa ajaran yang menjaga keselamatan diri seseorang, menjaga keselamatan orang Islam sendiri, bahkan menjaga keselamatan masyarakat walaupun orang bukan Islam, walaupun ya memang perlu dijaga. Mereka ada hak-hak. Ini keselamatan. Sebab perkataan Islam itu sendiri maknanya selamat, sejahtera.
Jadi kita masyarakat bila kita melihat SOP, kita melihatlah dalam aspek ini untuk kebaikan dan keselamatan kita. Lagi banyak kerjasama yang kita bagi, lagi bagus sikap kita dengan SOP ini, insya-Allah lagi cepat COVID ini dapat diatasi. Dan lagi cepat kita boleh nak bangkit balik ekonomi kita, lagi cepat kita boleh balik kepada kehidupan kita yang all normal. Sekarang new normal. New normal. Kan? Okey. Ya. Ustaz, bila kita bercakap tentang penularan COVID-19 ini, kesannya bukan saja kepada aspek ekonomi, malah aspek kita bersosial juga kita dapat lihat perubahan-perubahannya. Sebab tu ada tuntutan penjarakan fizikal dan sebagainya. Cuma kita tahu juga dalam tempoh PKP dahulu sehinggalah ke PKPB ini sekarang dalam aspek beribadah misalnya ke masjid ataupun ke rumah ibadat bukan Islam, jumlah jemaah ke pusat ibadah dikurangkan. Tapi ada yang insisted Ustaz, yang kata macam seolah-olah menggambarkan bahawa aku cuma boleh dapat pahala bila aku pergi masjid saja, sedangkan untuk beribadah di mana-mana sahaja boleh. Ustaz, kesedaran tentang itu? Kalau dalam masjid ada seekor harimau lapar sedang mengamuk, masuk tak masjid? Tak. Ya, kita tetap wajib solat. Tapi jangan masuk masjid tu sebab ada harimau, ada singa nak terkam orang tu. Risiko. Islam dia jaga keselamatan. Jadi bila ada singa, bila ada harimau, jangan masuk. Okey. Ataupun masjid itu sedang terbakar. Masuk waktu dah, kita nak masuk sembahyang ke? Jangan. Islam suruh kita jaga keselamatan diri. Maka tunggulah selesai yang terbakar masjid itu padam dulu. Tunggulah harimau, singa confirm tak ada dulu. Maka demikian juga dengan risiko. Risiko ada kemungkinan ada orang yang dijangkiti oleh COVID-19. Dia mungkin berada di situ. Ya, kita kawal dengan suhu, kita maknanya dalam Islam dia ada istilah yang dipanggil prevention is better than cure. Al-wiqayah khairun minal ilaj. Kita mencegah lebih baik daripada mengubati. Tapi bukan kata jangan solat. Solat tetap wajib. Solat wajib. Macam hari itu Ramadan. Solat tarawih sunat. Bukan makna tak buat di masjid tak payah sembahyang langsung. Yang masalah problem dia tak sembahyang langsung. Dan yang lagi masalah, masa masjid buka baru ni, dia tak datang pun. Baru ni kan, bila dah longgarkan SOP, lepas PKP baru ni dah buka masjid, dia tak datang pun. Tapi bila kuat kuasa balik SOP di tempat-tempat tertentu yang ada kemungkinan, bising balik. Dia tak pergi masjid. Saya nak ambil kesempatan di sini, kesungguhan orang yang sebenarnya cakap nak ibadat di masjid ni, buktikan kesungguhannya dengan berjemaah di rumah tu. Bersama dengan isteri dan anak-anak. Kadang-kadang dia bising kenapa masjid ni, dia kat rumah tak berjemaah pun dengan isteri dan anak-anak. Kan, kalau betul lah memang tuntutan yang sangat besar untuk mengimarahkan masjid, tapi kita dalam keadaan sekarang, kita teruskan ibadah, bukan berhenti terus. Kita buat ibadah tapi di rumah dulu. Itulah kalau dalam kalangan masyarakat ada yang suka pentingkan diri sendiri, tak nak peduli apa orang kata, terutama sekali kalau ada khalifah atau pemimpin kata begini kena ikut patuh SOP dan sebagainya, ada yang macam macam ni Ustaz. Ya, sebab tu kita di dalam Islam mengajar kita taat kepada makhluk dalam perkara yang bukan maksiat. Patuh pada Allah, patuh pada Rasul, dan kita juga dituntut untuk patuh kepada pemimpin dalam perkara yang bukan maksiat. Jadi sekarang ni pihak kerajaan dah buat SOP, kita dituntut untuk patuh dan memberi kerjasama kepada segelintir ahli politik yang masih duduk sibuk lagi dengan politik. Masyarakat minta supaya kita hold lah sekejap, move on, fokus kepada masalah COVID ini, fokus kepada rakyat yang ramai dah berhenti kerja, tak ada income. Kita duduk sibuk politik lagi segelintir. Jadi kita fokus kepada nak bangkit balik ekonomi kita bekerjasama, masing-masing ada peranan. Jadi Hani tanya tadi tentang kepatuhan pada pemimpin, pihak kerajaan. Memang itulah tuntutan agama kita. Yang di Pertuan Agong menyebut supaya
kita sekarang, ialah isu-isu politik itu penting, bukan tak penting, tapi lebihkan fokus kepada menyelesaikan masalah rakyat sekarang, bangkit balik ekonomi kita. Ya. Sedikit Ustaz, untuk rakyat itu sendiri, kita tahu sekarang ini banyak yang ditimpa musibah, bukan saja dalam aspek kesihatan, malah dalam aspek ekonomi sendiri. Untuk mereka tetap bersemangat menjalani hidup ini kerana solusinya tetap ada. Ya, memang ada yang saya jumpa, sahabat saya sendiri, peringkat awal PKP dulu, seminggu pertama bisnes dia down. Ya. Tetapi dia duduk balik, sit down balik dengan staff dia, dengan tim dia. Macam mana kita nak hadap? Maka cari peluang-peluang dan cara-cara lain. Alhamdulillah, sale dia naik 3 kali ganda online. Sekarang kita ada online, ada Facebook, ada online, ada integrated marketing sekarang ni orang buat. Di TV pun ada, di media sosial pun ada. Jadi kita perlu cari caranya. Ustaz senanglah cakap, saya tak ada modal, buat dropship. Tak ada modal, boleh buat dropship, boleh pelbagai cara, ambil commission, sale dan sebagai affiliate, pelbagai cara. Tapi kita mesti teruskan. Ada, Alhamdulillah, ada sahabat-sahabat saya tak pandai lah media sosial, Ustaz. Saya hantar makanan orang lah. Juga rezeki di situ. Kan, buat delivery dan sebagainya. Teruskan. Cari jalan, Allah akan buka jalan. InsyaAllah. Amin. Alamin. Okey, jadi kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ustaz Syed Nur Hisham Tuan Padang bersama kita pada waktu ini, berbicara panjang juga berkaitan dengan perjuangan kita yang masih lagi belum selesai. Sekarang ini vaksin kita ialah pematuhan SOP. Itu kena ingat. Itu saya ingat. Terima kasih banyak-banyak Ustaz kerana bersama dengan kami. Kami doakan semoga Ustaz dan keluarga terus sihat. Amin. Dan semoga perkongsian ini bermanfaat untuk anda semua, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, lapar semuanya daripada tadi dah bau masakan. Dah bau masakan. Okey, lepas ni kita ada nak cerita pasal masakan juga. Pastinya kita akan bersama-sama dengan tetamu-tetamu kita untuk kita berkongsi tentang InnoChef Touch dan juga InnoChef Air Fryer Oven. Lebih pintar, moden juga efisien. Selepas ini.